Hai murid-murid, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar bidang sirah dalam tajuk Hijrah Membawa Rahmat. Apakah maksud hijrah? Hijrah berarti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah ini berarti perpindahan. Tidak kiralah kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun daripada satu keadaan kepada keadaan lain. Namun dia hendaklah keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa kaitan hijrah nih dengan sirah? Mari kita lihat apa seorang guru nih cakap dalam kotak berwarna biru. Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam adalah bermula daripada Mekah ke Madinah. Di sini maksudnya penghijrahan Nabi ini ialah dari satu tempat ke satu tempat. Apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini? Mari kita tengok dalam kotak berwarna pink ini. Poin yang pertama, agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Seperti yang kita tahu, di kota Mekah, sebelum kedatangannya Nabi Muhammad dan sebelum ada agama Islam, kota Mekah ini merupakan satu tempat di mana penduduknya dalam keadaan yang jahil. Jahil ini bermaksud tidak tahu apa-apa tentang agama. Mereka berjudi, mereka minum arak, mereka berzina, mereka membunuh anak mereka, dan banyak lagi perkara yang tidak elok mereka lakukan. Namun setelah kedatangan Islam, setelah Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang baik, sudah menjadi ramai orang di kota Mekah tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Poin nomor 2, situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Walaupun begitu, pada ketika itu terdapat juga golongan yang tidak senang hati melihat penghijrahan tersebut. Mereka marah apabila Nabi Muhammad membawa ramai orang lain memeluk Islam. Ialah pada masa itu mereka mengamalkan ajaran nenek moyang mereka kan. Tiba-tiba ada orang baru datang dan mengubah kepercayaan mereka. Mereka waktu itu belum mendapat hidayah daripada Allah lagi. Jadi mereka berasa marah terhadap dakwah yang Nabi Muhammad sampaikan. Poin yang ketiga, umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan, dan dilemparkan fitnah. Bukan setakat disekat kehidupan mereka, namun ada juga yang dibunuh. Poin nomor 4, kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Sebab itulah Nabi Muhammad dan umat Islam berhijrah ke Madinah.
Oke, Allah telah memberikan kebenaran kepada mereka untuk berhijrah agar mereka terhindar daripada kehidupan yang sedemikian. Poin yang kelima, pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Penduduk Madinah menerima kedatangan Nabi Muhammad dengan rela hati. Mereka gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam. Sebab itulah Nabi Muhammad pun memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Poin yang terakhir, para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahasia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Oke, dalam penghijrahan mereka ni pun para sahabat pindah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahasia. Mereka berperingkat dan secara rahasia ni agar dapat mengelakkan diri mereka daripada diketahui oleh orang musyrikin. Oke, sebab kalau kedapatan, mereka akan ditangkap lalu disiksa hingga dibunuh. Oke. Kita tengok muka surat seterusnya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ini ialah peristiwanya. Kita tengok nombor 1-nya. Nampakkan nombor 1. Nabi Muhammad berhijrah setelah mendapat perintah Allah melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Oke. Individu yang terlibat nih dalam penghijrahan Nabi ni, individu yang penting dalam perbincangan perancangan Nabi ialah 4 orang nih. Tengok dalam kotak yang di sebelah kanan. Oke, yang pertama nama dia Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik. Oke, tugasannya tengok yang di tengah. Diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Tujuannya, tengok tujuannya di kotak yang ketiga di sebelah kiri, mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Nabi Muhammad dan umat Islam mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku, jalan yang jauh ataupun jalan yang jarang dilalui untuk mengelak daripada dijejaki oleh musuh mereka. Oke, individu yang terlibat yang kedua ialah Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah ni ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad ketika baginda di Gua Thur. Oke, tujuannya adalah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Individu yang ketiga ialah Asma binti Abi Bakar. Asma ditugaskan menghantar makanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Yang keempat ialah Amir bin Fuhairah. Amir ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya adalah untuk mengelak dijejaki musuh serta memastikan bekalan minuman mencukupi. Jadi nilai murni yang kita dapat daripada kisah ini ialah kita hendaklah membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Kita tidak boleh terus sahaja tanpa ada perancangan. Okey, perancangan ini akan memastikan kejayaan dapat diperolehi. Okey, kita tengok yang kedua. Jadi itu yang pertama kan. Okey, ini yang kedua.
Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Thur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Nabi Muhammad meminta Ali untuk tidur di katil baginda untuk mengelirukan para musuh. Pada ketika itu Nabi Muhammad sudah dikepung rumahnya. Pihak musuh ini ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi setelah mereka masuk ke rumah tersebut, masuk ke bilik Nabi Muhammad, mereka lihat bukan Nabi Muhammad pula yang berada di katil itu, malah Sayyidina Ali. Dan pada masa itu Nabi Muhammad telah pergi ke Gua Thur bersama Abu Bakar. Jadi kita nampakkan di situ Nabi Muhammad ini seorang yang bijak, seorang yang pandai mengatur perancangan dengan teliti. Kita tengok kotak yang ketiga. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Sehingga sampai tahap begitu Nabi Muhammad ini dikehendaki oleh kaum musyrikin. Tengok yang nomor 4-nya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Thur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah. Daripada kisah yang ini pula, nilai yang kita dapat daripada kisah ini ialah kita hendaklah berani berkorban masa dan tenaga demi agama. Kita sukakah kalau agama kita dicaci? Sudah tentu tidak, kan? Kalau kita lihat perjuangan Nabi Muhammad dan orang Islam dan umat Islam terdahulu, mereka sangat bersusah payah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita pada masa kini sepatutnya kita hendaklah bersyukur dengan nikmat agama Islam yang telah kita kecapi. Kita senang untuk beribadah, kan? Kalau dulu mana senang mau pergi masjid. Dorang tahu sejak kita agama Islam pun sudah dibunuh. Sekarang ni kita sudah bebas untuk beragama. Jadi kita hendaklah bersyukur atas usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam terdahulu. Ini pula setelah Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad ialah Masjid Quba. Inilah masjid pertama dalam sejarah Islam. Nabi membina masjid ini di satu tempat yang bernama Quba. Sebab itulah masjid ini dipanggil Masjid Quba. Kalau orang tanya, apa masjid pertama di dunia? Kamu pun boleh jawab Masjid Quba. Nabi Muhammad membina Masjid Quba setelah tiba di Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian,
Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor serta membina masjid. Kini masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Oke. Setelah Nabi tiba di Madinah, Nabi dan umat Islam disambut dengan riang oleh penduduk Madinah. Nabi Muhammad juga telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin merupakan orang Mekkah yang berhijrah ke Madinah. Kaum Ansor merupakan penduduk asal Madinah. Nabi juga membina Masjid Nabawi setelah tiba di Madinah. Kenapa masjid itu dibina? Oke, masjid itulah merupakan tempat beribadah, tempat melakukan aktiviti kemasyarakatan, tempat untuk menuntut ilmu. Oke. Dan juga masjid ini merupakan lambang syiar Islam. Oke. Jadi, setelah Nabi tiba juga di Madinah, oleh karena penduduk Madinah begitu gembira menerima kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam, mereka pun bersyair untuk Nabi Muhammad. Oke, bolehlah Ustazah ingat sikit-sikit bunyi syairnya tuh. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Oke. Jadi daripada peristiwa-peristiwa ini terdapat 5 kepentingan peristiwa hijrah. Oke, Ustazah mau murid fokus tentang kepentingan peristiwa hijrahnya, sebab soalan kita adalah berkaitan dengan kepentingan ini di muka surat 138. Oke, yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman, damai. Oke, walaupun pelbagai bangsa, pelbagai agama, mereka tetap hidup dengan aman dan damai. Tidak seperti ketika di Mekkah. Di Mekkah terlalu banyak kaum, namun mereka sering bergaduh, sering berbalah karena ingin memenangkan kaum masing-masing. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran yang seterusnya nanti kita akan bincang di lain masa yang akan datang. Sekarang kita tengok soalan kamu. Nih. Soalan kamu hari ini mudah saja, lengkapkan rajah di bawah dengan betul. Tajuknya ialah kepentingan peristiwa hijrah. Tadi ada 5 kan? Jadi daripada kelima-lima itu kamu isi saja di kotak yang Ustazah sediakan nih. Mudah kan? Oke, tulis dalam tulisan Jawi dan tulis dalam buku latihan masing-masing ataupun dalam kertas yang Ustazah telah bekalkan kepada kamu. Dalam modul yang telah Ustazah sertakan bersama buku teks kamu. Oke, kalau ada soalan boleh tanya Ustazah. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat. Oke, baiklah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.